Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Samsudin. 100 juta ringgit jumlah jualan disasar menerusi program jualan agro madani yang dilaksana di seluruh negara sepanjang tahun ini. Pengarah Kanan Pemasaran Segar Fama Melaka, Syariza Sudiman berkata setakat ini program yang memberi manfaat kepada lebih 1.7 juta isi rumah itu merekodkan jumlah jualan 64 juta ringgit. 3 lokasi diberi fokus dalam pelaksanaannya iaitu kawasan pejabat kerajaan, kawasan perumahan, kepadatan tinggi serta outlet Fama seluruh negara. Dan 54,000 usahawan telah menyertai program tersebut. Ini sekaligus menunjukkan perkembangan memberangsangkan. Turut disasarkan 5,000 program jualan agro madani tahun ini dan setakat 29 Oktober lepas, 3,569 telah dilaksanakan. Penambatan subsidi dan kawalan harga ayam berkuat kuasa hari ini menyaksikan harga ayam di Perlis menunjukkan penurunan. Ia dijual antara RM8.50 hingga RM10 sekilogram berbanding RM9.40 hingga RM10.40 sebelum ini. Pengarah KPDN Negeri Nur Azhar Jaafar berkata bekalan ayam juga stabil. Menurutnya harga ayam ketika ini bergantung pada bekalan dan permintaan pengguna selepas harga diapungkan kerajaan. KPDN Perlis juga komited melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan secara berterusan bagi memastikan tiada aktiviti pengambilan untung berlebihan dan manipulasi harga oleh peniaga. Sementara itu, di Terengganu, 117 pegawai penguatkuasa dan 58 pegawai pemantau harga meninjau jualan ayam di pasar awam dan pasaraya di negeri itu. Tindakan tersebut bagi memastikan tiada manipulasi harga dan pengambilan untung berlebihan dalam kalangan peniaga. Pengarah KPDN Terengganu Syahrudin Muhammad Kia berkata tinjauan dilakukan bagi melihat sendiri situasi semasa yang berlaku di lapangan. Ia juga bagi memastikan peniaga tidak menaikkan harga dengan berikutan harga ayam kini ditentukan pasaran. Peniaga yang mengambil kesempatan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 14-1 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sehubungan itu, pengguna perlu membuat pilihan bijak dan dinasihatkan menggunakan aplikasi Price Catcher. Di Mahkamah Session Johor Bahru, 2 wanita aniaya dan abaikan seorang kanak-kanak lelaki pada Julai hingga Ogos lalu di Pasir Gudang dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun. Hakim menetapkan hukuman terbabit dijalankan serentak bagi setiap pertuduhan bermula tarikh tertuduh ditangkap 12 Ogos lalu. Kedua-dua tertuduh Nurul Ashikin Muhammad Zahir 27 tahun dan Awin Chua 30 tahun akan menjalani hukuman di penjara Keluang, manakala bangsa kini dalam jagaan datuknya di Kedah. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa secara bersama menganiaya mangsa yang merupakan anak kandung Nurul Ashikin sehingga mendatangkan kecederaan fizikal serta mengabaikan mangsa ketika di bawah jagaan. Rejim Israel seperti hilang akal lagi. Serangan terbaru bom rejim Zionis di kamp pelarian Jabalia di utara Gaza meragut 400 nyawa sekelip mata. Serangan berlaku petang semalam waktu tempatan. Kebanyakan mangsa merupakan wanita dan kanak-kanak. Perkara itu disahkan Menteri Dalam Negeri Gaza. Serangan memusnahkan keseluruhan bangunan yang menjadi penempatan sementara orang awam Palestin akibat rumah mereka diduduki pendatang Israel. Meskipun tekanan hebat penduduk dunia menggesa gencatan senjata di Gaza, penjajah Israel berdegil dan meningkatkan serangan udara dan darat. Bukan itu sahaja, pengganas Israel tidak membenarkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza kecuali dengan kawalan mereka. Rakyat Palestin bukan binatang. Itu antara laungan penunjuk perasaan yang cuba mengganggu semasa Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken berucap pada mesyuarat jawatan kuasa peruntukan Senat. Blinken dilihat beberapa kali terganggu apabila protes di luar Dewan menjerit agar gencatan senjata segera dihentikan di Gaza selain menghentikan pembunuhan kanak-kanak tanpa henti di sana. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.